Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。SME Corp memperuntukkan 100 juta ringgit menerusi program pengukuhan mikro madani bagi membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara. SME Corporation Malaysia SME Corp memperuntukkan 100 juta ringgit menerusi program pengukuhan mikro madani bagi membantu 20,700 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, program berkenaan menawarkan bantuan kewangan dalam bentuk geran, pinjaman dan bausur pendaftaran status PMKS. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa peluncuran kerangka ekonomi madani, di mana beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak 400 juta ringgit untuk membiayai program-program pemerkasaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara kita ini yang akan dilaksanakan oleh 4 agensi, yaitu MARA, Teraju, SME-Corp dan juga Ataupun Nasional. Dan pada hari ini di peringkat kementerian dan SME-Corp kita meluncurkan pelaksanaan program ini melalui 5 program yang kita namakan sebagai Geran Perniagaan Mikro, yang kedua Pembiayaan Perniagaan Mikro, yang ketiga Geran Perniagaan Belia Mikro ataupun TIUB, dan kita telah menyampaikan beberapa bantuan kepada usahawan-usahawan muda sebentar tadi. Yang keempat, program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP ataupun BIP Plus Sabah Sarawak, dan yang kelima adalah voucher status PMKS, di mana kita mahu menggalakkan pendaftaran sijil PMKS di kalangan usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana di negara ini. Bercakap pada sidang media selepas melancarkan program mikro madani itu di Putrajaya hari ini, beliau berkata permohonan bagi program berkenaan telah dibuka dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawang smecorp.gov.my/mikromadani. Katanya antara syarat utama permohonan ialah syarikat milik usahawan PMKS perlu mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang dan memperoleh pendapatan tahunan tidak melebihi RM300,000. Dia terbuka kepada jenis-jenis perniagaan yang melayakkan mereka memohon, antara lainnya adalah dalam sektor pembungkusan dan pelabelan, pengiklanan dan promosi, mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktiviti mereka ataupun automasi syarikat, adaptasi ICT dan e-dagang, juga melibatkan sewaan premis perniagaan tapi terhad kepada 1 tahun ataupun 12 bulan, dan juga aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan penerokaan pasaran ke luar negara, dan juga latihan kursus persidangan berkaitan ekspor. Jadi inilah sektor ataupun package bantuan yang kita akan berikan kepada usahawan, dan perniagaan mereka itu pelbagai. Bagi memastikan objektif program mikro madani tercapai, Iwan berkata SME Corp akan melaksanakan aktiviti pemantauan terhadap semua penerima program berkenaan agar pembiayaan yang diterima digunakan bagi tujuan sepatutnya. SME Corp dan juga kementerian akan mengadakan program pemantauan dan juga bimbingan berterusan kepada usahawan-usahawan ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Rizal Naini berkata pihaknya akan melaksanakan beberapa siri jelajah bagi mempromosikan program mikro madani di seluruh negara bermula 22 September ini. Katanya siri jelajah itu akan bermula di Kuantan Pahang sebelum diteruskan ke lokasi lain dan dijangka berakhir di Kota Kinabalu, Sabah pada 17 Oktober.
Beliau optimis program tersebut akan menerima sambutan menggalakkan. So kita akan buat termasuklah untuk wilayah Sabah, Sarawak dan juga golongan yang terpinggir ataupun komuniti yang terpinggir, perusahaan mikro, dan seperti yang dekat tadi pun komuniti masyarakat India akan dibantu di bawah program ini. Rizal berkata SME Corp akan terus memberi sokongan kepada usahawan PMKS supaya keupayaan sektor itu dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi serta melonjakkan sumbangan kepada ekonomi negara. PMKS mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan sebanyak 11.6% pada 2022 berbanding 1.3% pada 2021. Penjajah dan peniaga kecil berpeluang mempamerkan dan menjual produk mereka di Mini Carnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil di Kedamaian Square pada 21 dan 22 September ini. Buat julung kalinya, Mini Carnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil HPPK 2023 dianjurkan di Dewan Kedamaian Square Taginambur, Kota Belud, Sabah pada 21 dan 22 September ini. Mini Carnival anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP ini bagi memberi peluang kepada para penjajah dan peniaga kecil-kecilan di luar bandar khususnya di Kedamaian untuk meraihkan sambutan HPPK. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, sambutan HPPK adalah acara tahunan KUSKOP bertujuan menghargai sumbangan golongan penjajah dan peniaga kecil terhadap pembangunan ekonomi negara. Iwan berkata tamu malam kedamaian juga akan diadakan buat julung kalinya pada malam 21 September di tempat yang sama sempena Mini Carnival HPPK bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Katanya bagi memeriahkan lagi sambutan itu, pelbagai acara menarik telah disusun termasuk persembahan artis, pertandingan karaoke dan cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Mengajak dan mengeluhkan kehadiran orang ramai, khususnya masyarakat di daerah Kota Belud dan daerah-daerah berhampiran untuk berkunjung ke sambutan Mini Hari Penjajah dan Peniaga Kecil yang kita akan adakan di Dataran Kedamaian Square pada 21 dan 22 September. Beberapa hari lagi yang akan melibatkan banyak pengisian, antaranya tamu malam, jualan koperasi madani, jualan food truck, jualan bonit kereta, dan juga pengisian-pengisian lain. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian berkata, para pengunjung juga boleh mendapatkan maklumat mengenai skim pembiayaan dan program-program keusahawanan melalui pameran agensi-agensi kementerian itu. Sebanyak 50 gerai pameran dan jualan melibatkan lebih 50 penjajah dan peniaga kecil-kecilan akan mempamerkan pelbagai produk mereka. Sambutan HPPK peringkat kebangsaan akan diadakan di Buhavan Square Penampang bermula 17 sehingga 19 November ini yang dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri. Dan seterusnya juga saya ingin mengajak juga semua rakyat Malaysia khususnya di Sabah berkunjung ke sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil yang kita akan adakan di Buhavan Square Dongongon Penampang pada 17 hingga 19 November tahun ini yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita jumpa sana. Penduduk Kedamaian yang kami temui amat berbesar hati dan mengalu-alukan penganjuran Mini Carnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil di Kedamaian Square. Mini Carnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil 2023 HPPK 2023 yang bakal diadakan di Dewan Kedamaian Square Taginambur, Kota Belud, Sabah pada Jumaat 22 September ini amat dialu-alukan penduduk setempat khususnya di kawasan Kedamaian. Senang. Senang tak? Senang. Rian lagi hai. Nak bagi dah lah. Nak tolong yang minta moh ngak. Oh ramai. Senang ini dia hari tidak. Hai dia galai sama Nanjung tu. Jadi hari lagi nak kegemutan di datit bola.
Turut bersetuju dengan pendapat ini ialah seorang peniaga sayur-sayuran di Tamu Taginambur, Suina Gusuk. Dahon na po dot kapurimanan ng asanangan ako. Sebab na po nga haro ot hait miloh dot hait iso ot ralandok kumugot-mugoton itit pengusaha kebun ataupun penanam sayur na ida haro pengamuan ng kago nga korong tebasi dia lo. Baik kuroy lo dan manahan dati nasihat dat it milad haro keburuan kemajuan bagi dia penanam kecil itu peniaga kecil itu setuju sebab napa ini napa tang maulunting na ay samasa dia lo dot may pemboli-boli dot hay tadaw sang kerajaan dati sendiri ara na pay karahian dia lo dinahong sanang haratamu malam tu amo dia alay di may boli ngay do tengara pawon no pay kalangkapan dapur lah sanang iri pohorotot ko. Bagi seorang penduduk kampung Tiong Tambarawon, Kontiom Gobik, penganjuran mini karnival itu adalah inisiatif terbaik yang amat membantu pengusaha kebun buah-buahan sepertinya yang sebelum ini berdepan kesukaran mencari lokasi sesuai untuk menjual hasil kebunnya seperti durian, langsat dan nangka. Kontiom turut mencadangkan agar program sama diadakan di lokasi lain untuk memberikan ruang dan peluang kepada lebih ramai petani dan pemilik kebun menjual hasil tanaman mereka. Atau ginawa ko do karong cerita do megalit daripada ada usaha di YB para toko uri menantu mak iri kay polisi ko pagkatagay bagi daw to ako pumasarohi megalit ako pumasarohi masalah setiap kampung kita iso ko ukuran penjualan harap tadi ay itu harapan ko dot o ajari itit ay pulsen di masa depan itit iladay da nga kano di tampat diri bo iharanan da hihay megalit payanan ini penjualan di tama masam-masam diana jadi ko sekarang tagayo bagi daw YB. Bagi Johnny Gilong dari Kampung Tombilaung Taginambur adalah penting untuk menyokong program ini kerana ia mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat di dalam dan luar kawasan Kedamaian. Beliau memuji usaha berterusan Wakil Rakyat Kedamaian yang mengambil berat kebajikan penduduk dan sentiasa berusaha tanpa mengenal penat lelah untuk meningkatkan lagi taraf hidup dan sosioekonomi rakyat di Kedamaian. Dan kita berterima kasih kerajaan Madani yang sekarang ini karena begitu prihatin untuk mengubah kehidupan lebih-lebih lagi komuniti rakyat di peringkat kampung ini. Revival ekonomi sangat-sangat diperlukan dan inilah yang kita harapkan supaya di masa akan datang komuniti yang tinggal di persekitaran ini di Kedamaian akan semuanya dapat manfaat daripada karnival ini nanti karena selepas 21 hari bulan setiap Kamis yaitu mulai daripada jam 3 petang dan 10 malam diadakan tamu malam Kedamaian di tempat ini. Jadi dengan kesempatan itu kita berharap supaya semua di mana-mana saja komuniti maupun di Kedamaian, di daerah Kota Belud, di daerah lain ataupun di mana-mana saja supaya dapat datang di sini untuk melihat dan menikmati betapa banyaknya hasil-hasil yang ada kepada komuniti kita di kawasan Kedamaian ini. Namun ada juga penduduk Kedamaian yang hanya akan menyertai program seterusnya. Ada lot juga diorang sediakan tapi dia dapat pergi paling-paling yang saya kalau sekiranya saya di sana pun mungkin yang saya jual sana hasil pertanian juga macam durian gitu kan musim durian sekarang. Pakatan Harapan Sabah menarik balik saman pemula terhadap Kerajaan Persekutuan.
12 wakil rakyat Pakatan Harapan PH Sabah menarik balik saman pemula OS bagi mendapatkan satu perintah mahkamah supaya Kerajaan Persekutuan memperakui dan memberikan hak-hak Sabah yang termaktub dalam perlembagaan. Dalam satu kenyataan hari ini, mereka berkata keputusan itu dibuat selepas melihat ada kemajuan berhubung perkara berkenaan, khususnya menerusi penubuhan jawatan kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan itu berkata 2 daripada 3 deklarasi yang dituntut mereka telah pun dipersetujui menerusi MTPMA 63 dan akan dilaksanakan nanti. Menurut kenyataan itu, 12 wakil rakyat PH Sabah berkenaan gembira apabila mendapat tahu bahawa jumlah hasil bersih yang dikutip atau diperolehi dari Sabah setiap tahun kini akan dimaklumkan kepada Wakil Kerajaan Negeri Sabah dengan menjadi ahli Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN apabila pindaan Akta LHDN 1955 dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Mereka juga dimaklumkan bahawa semakan tahun lepas akan digantikan dengan semakan baharu yang akan siap tidak lama lagi. Dan semakan baharu ini akan meningkatkan jumlah geran khas yang akan diberikan kepada Sabah. Apa yang sama pentingnya ialah semakan baharu ini akan dinyatakan dengan jelas sebagai penyelesaian interim. Dan oleh itu, ia tidak menjejaskan hak Sabah untuk menuntut pemberian khasnya berdasarkan formula 40% bagi tahun-tahun terjejas, kata kenyataan itu. Menurut kenyataan itu, berhubung tuntutan bahawa Sabah patut menerima geran khas itu mulai 1974 berdasarkan formula 40%, perkara itu masih menjadi sebahagian daripada agenda dalam jawatan kuasa teknikal dan perlu dimuktamadkan dalam tempoh 12 bulan mulai 18 Julai lepas. Memandangkan ada beberapa plaintif yang memegang jawatan dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri, mereka juga sedar bahawa adalah tidak wajar bagi mereka untuk meneruskan tindakan undang-undang ini. Dengan mengambil kira kemajuan yang telah dicapai dan perkara-perkara baik yang boleh dilakukan melalui jawatan kuasa teknikal, mereka berpendapat bahawa pilihan ini harus disokong sebagai cara untuk mencapai objektif yang ditetapkan semasa mereka memfailkan saman pemula tahun lepas. Justeru 12 wakil rakyat PH Sabah itu bersetuju untuk menarik balik OS tersebut tetapi dengan kebebasan untuk memfailkan semula. Sekiranya isu-isu selebihnya tidak diselesaikan dan tidak dapat dipersetujui, mereka berhak untuk membawa semula kes ini ke mahkamah agar kesemua hak perlembagaan seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dapat dituntut sepenuhnya. Saman pemula itu difailkan pada 3 Jun tahun lalu terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu memohon perintah mahkamah supaya Kerajaan Persekutuan mengiktiraf dan memberikan hak-hak Sabah seperti yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Mereka memohon perintah mahkamah supaya Kerajaan Persekutuan mengiktiraf dan memenuhi hak perlembagaan Sabah seperti yang termaktub di bawah Perkara 112C dan Seksyen 2/1 bahagian 4 Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Hak perlembagaan itu memperuntukkan hak istimewa kepada Sabah untuk menerima geran khas dengan kadar 2/5 formula 40% daripada hasil bersih persekutuan yang diperoleh dari Sabah. 12 wakil rakyat berkenaan terdiri daripada Ahli Parlimen Penampang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan, Datuk Iwan Benedict, Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Wilfred Madius Tangau, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fong Hin, Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong dan Senator Norita Sual. Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Poon, Adun Api-Api, Datuk Christina Liu, Adun Luyang Fong Jinzi dan Adun Kapayan Janila Simbang. Serta Adun Inanam Peto Galin, Adun Likas Tan Li Fat dan bekas Ahli Parlimen Putatan Awang Husaini Sahari. Wan An